Malam tadi ada kawan saya call, dia kata, rupanya ada lagi orang amanah ni, cerita seterusnya. Ada lagi orang amanah ni yang nak masih lagi dengan Mahathir. Kenapa dia cakap? Tak, dia kata macam dia orang ni dia orang tak nak Anwar, dia kata sebenarnya. Bukan semua daripada amanah tu, tapi ada di kalangan pimpinan mereka tak nak Anwar. Okay, kalau dia tak nak Anwar, dia nak siapa? Dia tak cakap dia nak siapa. Dia kata dia nak Rafizi lah. Dia kata apa kena dengan Rafizi pula? Sebenarnya cakap terus terang lah, sebenarnya kau nak Mahathir. Kenapa nak bersembunyi sangat? Sebenarnya kau nak Mahathir. Ini bukan semua pimpinan amanah. Ni orang-orang yang ada beberapa orang yang disebutlah nama, tapi saya malah nak sebut kat sini kan. Kerana masih berharap lagi dengan Mahathir. Saya kata, kenapa masih nak berharap dengan Mahathir lagi? Kenapa dalam keadaan sekarang ini masih lagi rasa nak berharap dengan Mahathir, tuan-tuan? Isu dia, bila Mahathir itu mereka lihat sebagai bakal penyelamat. Dia macam ni, saya nak beritahu, dan saya nak beritahu kepada orang keadilan sendiri kenapa amanah berfikiran demikian, supaya kita faham corak pemikiran mereka. Dia kata macam ni, mereka nampak PRU 15 ini takkan boleh kita menang melainkan Mahathir menyertai Pakatan Harapan ataupun sekurang-kurangnya payung besar. Okay? Mereka kata tak mungkin kita boleh dapat menang PRU 15 ni melainkan Mahathir dan Pejuang dan Warisan bersama dengan kumpulan ini, baru kita boleh dapat menang. Kita tak boleh berharap dengan Anwar Ibrahim. Tengok, yang hari tu pun dia gagal, dia kata. Therefore PRU 15 kita tak akan berjaya. Saya cerita kepada dia, saya cakap kepada dia, saya teringat buku Pendeta Za'bar. Buku Pendeta Za'bar. Tajuk buku tu adalah Perangai Bergantung pada diri sendiri. Perangai bergantung kepada diri sendiri. Dalam buku tersebut, Antara ayat yang ditulis, dia kata orang Melayu kita ni sangatlah bergantung kepada orang lain. Sangat bergantung kepada orang lain, dia kata. Kita ni nak bertani pun kita guna tanah orang lain. Kita nak belajar pun kita minta bantuan kerajaan. Kita nak bekerja pun kita mengharapkan mengharapkan bantuan. Kita nak bertani pun kita nak harapkan subsidi. Kita nak bekerja pun kita nak harapkan bantuan. Kita nak berniaga pun kita nak harapkan bantuan orang lain. Sampaikan kita nak mati pun, bukan nak mati, dah mati pun kita masih berharap orang lain bagi sedekah pahala tu pada kita. Sampaikan dah mati pun, ini orang Melayu dia kata, ini Pendeta Za'bar tulis, kita masih lagi berharap orang sedekah pahala tu pada kita. Kita ni sentiasa mentaliti orang Melayu ini zaman dia ditulis ni bergantung kepada orang lain. Poin saya apa, tuan-tuan? Inilah di politik dalam amanah ni. Bukan semua orang amanah, jangan marah pula. Pemimpin amanah ni yang masih lagi nak berharap pada Mahathir. Saya kata, betul, kita tak boleh harapkan Anwar Ibrahim seorang. Kita semua kena bekerja. Kita semua kena turun. Kita semua kena bentuk. Kita kena bentuk Anwar Ibrahim 10 orang. Lebih baik, sama atau lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Bentuk pengkaderan, buat pengkaderan dan bentuk satu ketumbukan yang kuat, yang mampu untuk kita nak hadapi pilihan raya yang akan datang ini. 7 bulan lagi minimum. Tapi saya tak nampak benda tu bergerak. Kita masih lagi nak mengharapkan orang lain bantu kita. Tuan-tuan, Rafizi dahulu dia dah mula gerakan untuk menghadapi PRU ke-14 seawal 2014. Sebaik saja tamat 2013, pada PRU 13 pada tahun 2013, dia terus buat kajian dan dia lihat kat mana kita masa tu menang 4 negeri kalau tak silap. Kita kalah Perak, kita tak menang. Tapi dari segi jumlah voters tu dah mula almost 50-50. Undi popular tu dah 50-50. So dia kata kita boleh menang next PRU. So apa dia buat? 2014 dia mulakan gerakan untuk buat kempen GST. Dia mula gerakan buat kempen tentang, lepas itu tentang Syarizat Jalil, lembu dalam kondo. Dia mula buat gerakan tentang LTAT. Lepas tu dia buat gerakan tentang tabung haji. Dia buat gerakan kempen tentang 1MDB. Dia semua dia mula buat kempen. Bukan 2016 2014 dia dah start. 14, 15, 16 akhirnya dia buat Invoke, dia buat Pakatan Harapan, terus lagi 2015, 16 masa dibuat Invoke tu, di situ bermula kajian itu dilakukan. Maksudnya sebenarnya kerja dia dari 2014
2013 dah buat, tapi dia nampak okay, dia test dulu dia punya assumption, tak berjaya. 2014 dia tweak assumption tersebut. 2016 dia implement, 2 tahun dia implement. Akhirnya kita dapat hasil 2018. Soalan saya, ni dah masuk 2021 ni, tahun depan 2022 nak pilihan raya, paling lewat pun 2023. Tapi tak mungkin 2023 lah kan. Soalan saya, apa dah kita buat? Apa yang kita dah buat sama dengan atau lebih baik daripada apa yang Rafizi buat? Apa yang kita dah buat? Tapi bila Rafizi buat komen, yang maki laju, ramai yang maki laju maki kan, terutama daripada geng-geng yang bukan PKR pun ada juga, laju dia maki kan. Tapi buat kerja tak reti kan, buat kerja tak reti. Tapi dapat jawatan, dia paling laju dia ke depan. Sebab itu bila saya sebut tentang Negeri Sembilan semalam 2 hari lepas saya sebut Negeri Sembilan kan, Ketua Penerangan Negeri kata MB tak buat apa-apa sebagai pengurusi untuk menjadikan parti itu dominan. Soalan saya, engkau Ketua Penerangan Negeri kot, engkau buat apa? Perangai bergantung kepada diri sendiri tau. Dan hari ini dengar ceritanya dia dah dipecat daripada jawatan tersebut. Harap MB cari orang lain yang lebih baik lah kan. Kenapa nak bergantung kepada MB semata-mata? Sepatutnya daripada kau bergantung kepada MB semata-mata, kau datang dengan plan MB, this is the plan, this is my plan, this is why we are going to implement. Do you agree or don't? Do you have any other suggestion? You okay? Endorse? Jom kita jalan. Bukan kita datang jumpa MB, kita nak buat apa ni? Perangai bergantung kepada diri sendiri. Sepatutnya kau datang bukan dengan MB, kita nak kena buat apa ni? Bukan kau tanya datang macam tu. Sepatutnya kau datang MB, these are the 10 plans yang kami dah buat. Ini 20 perancangan, ini strategic planning kami telah rancang. Ini kami dah meeting sebagainya. This is my proposal to you. What do you think and do you have any other suggestions? Barulah nampak menarik. Barulah satu pasukan yang hebat. Betul? Ini datang-datang pada dia, okay, what have you got? MB apa? Bagilah kita orang cadangan. Dia nak pergi fikir pasal negeri, lepas tu dia nak fikir lagi pasal parti. Come on lah, bantulah. Come on, help each other. That's the most important thing. Okay, fine, kita tolak tepi yang tu. But perangai bergantung kepada diri sendiri, akhirnya amanah ni masih juga nak berharap kepada Mahathir ni. Tapi kemudian dia kata menarik. Dia kata, Is, dia kata kau cakap sembang je lebih, Is. Kau sembang je lebih, dia kata. Kau bukan ada jawatan pun. Negeri pun tak suka kau. PKR Negeri Sarawak pun tak nak terima kau. Untuk makluman, PKR Negeri Sarawak offer saya timbalan Ketua Penerangan Negeri. Saya tolak. Sebab saya tak nampak visi mereka ke arah nak mencapai kemenangan PRN ataupun nak memajukan PKR di Negeri Sarawak. I'm sorry, I cannot work dengan orang yang takkan boleh membawa visi dan misi yang betul. I am sorry. Ni zaman Larry Jangan kau terasa zaman sekarang ni pula. Zaman sekarang ni aku dah tak minat dah. MPN ni aku dah tak minat. Lantak kau orang lah kau nak jadi apa kan. Lantak kau orang nak jadi apa. Is, kau tak jadi calon. Memang aku tak jadi calon pun. So what? Kau ingat aku kemaruk sangat kena jadi calon? Teruskanlah, ambil lah kau orang jadi calon. Kau ingat boleh menang ke? Silakan. Dengan kerak kerja yang kau orang ada sekarang, kau orang boleh menang, silakanlah. Tapi my point is, saya kata, saya tak perlu jawatan. Kenapa saya tak perlu jawatan? Saya buat live setiap malam. Saya buat gerakan di tempat saya. Saya buat saya punya kerja di tempat saya. Saya dah buat movement di tempat saya. Kita dah ada planning untuk setahun, 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Dan kita dah nampak jalan dan arah apa yang kita nak buat. Persoalannya, what have you got? Saya orang tak ada jawatan. You shouldn't ask me that question. You are the one yang dengan jawatan. I should ask you that question. Apa yang kau dah buat? Apa perancangan kau dah lakukan? Apa plan yang kau dah bentang? Oh, strategi, tak boleh nak cerita. Okay, I'll wait for it. Sebab aku tak nampak sekarang ni orang ke depan macam Rafizi Ramli dahulu, macam Tony Phua dahulu. Masa Rafizi kat depan tu, ramai orang kat belakang dia. Masa tu ada Khalid Samad, ada Tony Phua. Saya ingat lagi adalah a few people yang membotonti beliau sepanjang program. Saya pernah pergi beberapa ceramah dia tentang GST, tentang 1MDB. Saya pernah pergi. Sekarang ini saya tak nampak. Siapa yang champion itu siapa? Kecuali Anwar Ibrahim. Tapi nak harap dia seorang ke? Dia ada benda dia nak fikirkan lagi besar. Orang lain macam mana? Bulan 11 ni saya ada buat tour. Kita akan buat tour start bulan 11 ini. Okey. Bagaimana hendak menang tanpa perlu kepada pejuang dan warisan? Macam mana kita nak menang? Saya sebut tadi, kita kena buat mula gerak kerja kita sekarang. Semalam sebenarnya kita dah start buat. Macam mana gerak kerja? Yang itu strategi saya tak boleh cerita. Yang itu nanti siapa nak. Kalau kamu nak jadi calon dan kamu rasa nak menang, datang jumpa Iswardi.
Najib bakal penasihat ekonomi. Punahlah kita punya ekonomi lepas ni. Okey, UMNO dan Bersatu akan bergabung. Bolehkah UMNO dan Bersatu bergabung dalam kita punya, dalam dia orang punya, what do you call that, dalam PRU yang akan datang ini? Saya nampak sebenarnya sebab masa terlalu singkat untuk penggabungan itu boleh berlaku dengan berjaya. Melainkan UMNO boleh menjatuhkan maruah mereka dengan tidak membenarkan, tidak memberi beberapa kerusi yang mereka anggap boleh menang kepada Bersatu. Contohnya, kebanyakan kerusi adalah pertembungan di antara UMNO dan Bersatu dalam pilihan raya yang lepas. Kita ingat kebanyakan kerusi adalah pertembungan di antara tiga, bukan UMNO Bersatu saja, UMNO, Bersatu dan juga PAS. Terutama di dalam kerusi di mana majoriti adalah Melayu Muslim. Pertembungan di antara tiga parti ini. Bagi saya, PAS tak ada isu, sebab PAS dapat dana daripada UMNO dahulu untuk memang sengaja dia kacau undi. So PAS dia akan ikut je UMNO, sebab UMNO yang bagi dana tersebut. Itu tak ada isu. Persoalan dia, adakah Bersatu nak, bukan Bersatu nak, adakah Bersatu nak kompromi jumlah kerusi yang mereka akan perolehi, dan adakah UMNO dan PAS nak kompromi jumlah kerusi yang akan mereka bagi. Kita kena faham macam ni, tuan-tuan. Pertembungan ini bukan setakat pertembungan di antara UMNO dan juga UMNO dan juga PAS. Bukan di antara UMNO dan juga Bersatu. Dia juga pertembungan di antara UMNO, PAS dan Bersatu. Hari ini disebut balik tentang mufakat nasional. PAS kata kena UMNO dan Bersatu kena bergabung dalam mufakat nasional, dia kata. Dah tak ada lagi istilah Perikatan Nasional. UMNO pun dah bagi hint dekat Johor, kita akan gunakan bendera Barisan Nasional dan bukan bendera lain. Dia nak sebut bendera Perikatan Nasional lah. Sebab dia nampak kalau sekiranya berlaku penggabungan tersebut, maka yang kena masuk Barisan Nasional adalah Bersatu. Yang kena masuk Barisan Nasional adalah PAS. Sekarang ini PAS dan Bersatu tak masuk dalam Barisan Nasional. Mereka berada di luar daripada Barisan Nasional. Mereka berada di luar daripada Barisan Nasional. So dia nak guna logo apa? Kalau UMNO nak guna logo UMNO, okey. Kalau MCA nak guna logo MCA, saya seingat saya tak pernah lagi UMNO bertanding, MCA MIC bertanding guna logo UMNO, MCA MCA, MCA MIC. Mereka guna logo Barisan Nasional. Seingat saya lah. Kan? Kalau itu yang berlaku, persoalan saya adalah, adakah mereka sanggup nak menggadaikan macam yang berlaku dekat Sabah lah? Sanggup mereka nak menggadaikan demi nak menang. Okey, tak ada isu. Tapi adakah Bersatu sanggup nak let go kerusi dia? Adakah Bersatu nak let go kerusi dia? Sanggup nak let go kerusi dia? Dan Bersatu sanggup nak marginalisekan. Maksudnya sanggup nak kurangkan jumlah kerusi yang mereka akan bertanding. Tuan-tuan ingat, daripada 110 kerusi tu, berapa dia nak bagi PAS? Berapa dia nak bagi Bersatu? Nak bagi sama rata 3-3. 30-30-30. Siapa jadi Perdana Menteri? Siapa akan jadi Perdana Menteri? UMNO sebagai abang besar, dia akan kaji dulu. Okay, daripada jumlah kerusi ini, dia tengok yang ini tak boleh menang ni, kita bagilah Bersatu. Yang ini tak boleh menang ni, kita bagi PAS lah. Contohnya kerusi Kelantan, mungkin beberapa kerusi di Kedah, yang tu dia bagi PAS. Bersatu mungkin dia bagi 1-2 kerusi dekat Johor, mungkin dia bagi 1 dekat Melaka, mungkin dia bagi sikit dekat Kedah, 1-2 dekat Kedah. Tempat lain takkan 4-5 kerusi je dia bertanding. Jadi rundingan tersebut kalau betul boleh berlaku, dia adalah satu usaha UMNO macam mana cara dia nak menghapuskan dan menghancurkan Bersatu. Dan kalau Bersatu jatuh ke dalam perangkap UMNO ini, saya tepuk tangan. Saya tepuk tangan, tuan-tuan. Sebab saya tahu ini adalah perangkap UMNO nak menjahanamkan Bersatu. Dia bukan kisah sangat Bersatu menang tak menang. Yang dia kisah adalah mereka menjadi kerajaan sekali lagi dalam pilihan raya yang akan datang ini.